Yang ini bendanya. Kalau boleh potong. Potong ya. Tak nampak dia. Kursi tak ada? Mana kursi ya? Mana kursi ya? Kena bagi kursi yang apa sikit. Kursi yang apa sikit. Ceramah. Enggak power. Dalam ni Baik. Baik, kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alal kiram ashabar rizam. Sya'ulahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' password. lama ada info apa tadi. Password ni mati. Nah. Tak ingat password. Tengok. Saya tak ingat tadi dia tengok dalam info saya. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Allah Subhanahu wa taala fi ayatil ukhra ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa tanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha meliputi ilmunya terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, sekali lagi malam ni kita dapat bersama, alhamdulillah, untuk kita sambung
kuliah kita berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Hari itu berkenaan dengan kisah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah Ya'juj dan Ma'juj melakukan banyak kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan guna serta inayahnya telah menurunkan dalam bentuk binatang kecil seperti ulat. Seperti ulat yang sering ada di dalam hidung unta. Seperti ulat yang sering ada dalam hidung unta. Yang mana ulat tadi tuan-tuan memasuki lubang hidung bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan juga akhirnya menyengat mereka lah. Menyengat mereka jadi kalau kita imbas kembali tentang bangsa Ya'juj Ma'juj ini, pendapat yang kuat menyatakan dia daripada keturunan Yafis bin Nuh. Anak Nabi Nuh dia ada 3 orang. Pertama Sam, yang kedua Ham. Sam, Ham dan Yafis. Jadi para ulama dia kata keturunan Ya'juj dan Ma'juj ni daripada keturunan Yafis bin Nuh. Dia mengatakan daripada orang Turki lah dia kata. Sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam lah. Tapi yang jelas pada kita dia akan jadi bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini masih lagi orang kata berada dalam macam tempat yang terkurung yang dibina oleh Iskandar Zulkarnain itu dengan tembok yang kuat dan kukuh, yang mana satu hari nanti tuan-tuan tembok itu nanti akan runtuh jugalah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sekarang pun tuan-tuan, golongan Ya'juj dan Ma'juj ni masih lagi mengorek-ngorek tembok tersebut untuk keluar. Tapi Allah Taala tidak mentakdirkan mereka keluar. Kalau mereka keluar, sudah tentu banyaklah kerosakan dalam bumi, dan kita mungkin akan mati jugalah. Kerana umpama Ya'juj Ma'juj ni bangsa yang macam lapar. Sila kita ni lapar lah. Apa benda dia jumpa habis semua dia sapu. Malahan di kalangan mereka pun kadang-kadang berbalah di antara sama lain. Golongan yang pertama contohnya kalau disebut dalam sebelum ni, kalau mereka itu berjumpa dengan teluk Tabriyah tu, air dia habis dia akan minum, air teluk tu habis dia minum. Dan lepas tu kumpulan pertama akan pergi pada situ, datang pula kumpulan kedua daripada Ya'juj dan Ma'juj tadi. Kumpulan yang kedua datang, dia tengok dah tak ada lagi air kat sini. Jadi golongan pertama tidak akan meninggalkan untuk golongan yang kedua. Golongan kedua pun tidak akan meninggalkan untuk golongan ketiga pula, huruf belakang dia. Mana di kalangan mereka pun akan mempunyai sikap tamak, tamak, holobo dan sebagainya. Itulah golongan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, kita kembali pada kisah tadi di mana Allah SWT menurunkan binatang kecil, binatang ulat je tuan-tuan. Di mana ulat tadi memasuk ke dalam lubang hidung bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan akhirnya menyengat mereka. Masya-Allah. Jadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya golongan tadi mati disebabkan oleh sengatan binatang kecil sahaja. Tahu tak? Jadi kita jangan mengambil remeh ataupun mengambil mudah terhadap mana-mana binatang yang kecil. Walaupun kecil tuan-tuan, dia punya sengatan tu sangat bisa. Macam lebah kan binatang kecil je. Tapi dia punya sengat tu kita boleh pengsan lah. Boleh pengsan, boleh mati dan sebagainya. Tebuan tanah, lipan, kalau jengking dan sebagainya. Binatang kecil je. Tapi kita tak boleh mengambil mudah terhadap binatang tersebut. Kerana silap-silap bulan, kita pun boleh masuk ICU. Masuk ICU dan mungkin kita akan mati dan sebagainya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mencipta benda-benda tersebutlah, binatang-binatang tersebut. Baik, kemudian apabila Ya'juj Ma'juj tadi diserang dengan binatang yang kecil tadi masuk dalam hidung mereka, akhirnya mereka mati secara serentak. Mati secara serentak tuan-tuan. Dan tidak ada seorang pun yang tinggal hidup.
Bangkai mereka bergelimpangan memenuhi jalan, jurang dan di semua tempat kediaman mereka. Jadi akhirnya mereka mati di mana saja tempat mereka berada, mereka mati. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap benda yang asal benda dalam alam dunia ni ialah benda baru. Setiap benda baru akan tiba dan saatnya akan matilah. Itu juga dengan kita. Kita ni adalah makhluk benda baru yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bersifat qadim, sedia. Sedia lawannya hadis ataupun hudus baharu. Kita ni benda baharu. Benda baru ada permulaan dan ada perakhiran. Allah Taala bersifat qidam, sedia. Pemana qidam? La awalu, tidak ada awal, li wujudihi, bagi wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada awal. Dia wujud dengan sendirinya. Kemudian combine pula dengan sifat baqa, kekal. Kekal maknanya tidak ada akhir kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita ni kan adalah makhluk ataupun benda baru, jadi kita akan sampai tahap dan ketikanya kita akan fana. Fana akan matilah, binasa. Baik, seterusnya tuan-tuan, setelah kematian bangsa Ya'juj dan Ma'juj, barulah Nabi Isa AS bersama dengan sahabatnya keluar daripada belakang Gua Sur ataupun Gunung Sur, Gunung Tur nama dia. Bukan Gua Sur, Gunung Tur. Jadi mereka menemui bangkai-bangkai binatang ataupun makhluk Ya'juj dan Ma'juj tadi. Dia bau sangat busuklah di segala tempat, sehingga mereka tak dapat berjalan ke mana-mana. Disebabkan binatang makhluk ini dia bukan binatang Ya'juj Ma'juj ni. Dia makhluk seperti manusia juga. Tapi dia banyak buat kerosakan di muka bumi. Jadi apabila makhluk ini semua tuan-tuan telah pun mati, jadi dia punya bangkai-bangkai itu orang kata bergelimpangan lah. Kat sana sini semua ada dia punya binatang, bangkai tadi. Jadi akhirnya Nabi Isa AS bersama para sahabatnya tak dapat nak berjalan. Sukar nak berjalan lah kerana banyaknya bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj itu. Jadi melihat kejadian ini tuan-tuan, akhirnya Nabi Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dihilangkan bau busuk tadilah. Bau busuk kan, maklumlah kan. Malahan kadang kita tempat kita pun kalau kambing mati pun tuan-tuan silap bulan tuan-tuan pun boleh pensan lah. Bau kambing mati, lembu mati pun tu juga, korban mati kan. Tuan-tuan pun mungkin tak larat nak bau dia. Mungkin silap-silap bulan tuan-tuan pun boleh muntah terbelalak untuk muntah hiau kan, kerana bau yang sangat busuk. Apalagi kalau binatang yang macam apalagi kalau Ya'juj Ma'juj tadi kan, jumlahnya sangat banyak, memenuhi akan muka bumi tuan-tuan. Lalu akhirnya Allah SWT memperkenalkan doa Nabi Isa AS. Maka akhirnya Allah Ta'ala mengirimkan sejenis burung yang besar, seakan-akan sebesar leher unta. Maka burung-burung tadi tuan-tuan menyambar bangkai tadi dan membawanya ke tempat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja yang tahulah ke mana bangkai-bangkai tadi dibawalah. Sebab dalam hadis pun dia tak nyatakan ke mana bangkai itu dibawa. Mungkinlah pada satu tempat yang hanya Allah Taala tahu sajalah dengan tempat tersebut. Baik, kemudian tuan-tuan, setelah bangkai-bangkai tadi dipindahkan oleh burung-burung yang begitu besar ke satu tempat yang Allah Ta'ala saja tahu, akhirnya pula turunlah hujan yang sangat lebat, seakan-akan mencuci permukaan bumi, sehingga hilang segala sisa-sisa kotoran yang ada di tanah ataupun di muka bumi masa tu. Hujan pun turunlah, hujan turun lebat sangat. Habislah semua. Jadi bau-bau yang busuk-busuk tu semua habis. Tak ada lagi dah bersih dah. Macam tu. Itulah kelebihan hujan Allah Ta'ala buat. Kalau tak ada hujan ni apa jadi tuan-tuan? Sudah tentu kan persekitaran kita akan bau busuk lah. Itu juga hari tu kan jurubu kan. Bila hujan tak turun, musim panas, maka jurubu pun mulalah datang. Daripada mana jurubu tu? Biasa dari negara sebelah lah. Negara mana lagi tu kan? Dia lah yang datang memenuhi jurubu kat tempat kita ni. Betul tak?
Jadi antara caranya Allah Ta'ala nak menghilangkan jurubu itu ialah dengan turunkan hujan lah. Alhamdulillah lah, bila turun hujan, habislah dia. Kalau tidak pun hanya tinggal sikit-sikit je lah macam tu. Baik, kemudian lalu Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, setelah bumi semua bersih daripada segala bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj tadi, maka Allah Ta'ala berfirman kepada bumi, keluarkanlah buah-buahanmu dan kembalikanlah segala keberkatanmu, kata Allah Ta'ala kepada bumi. Maka tumbuhlah tentang segala tanaman dengan subur, sehingga dikatakan pada masa itu satu biji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang. Satu biji buah delima sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang. Buah delima tahu kan? Macam mana buah delima? Bulat. Buah delima malah bulat, tak? Dalam itu macam ni macam mutiara macam berbiji-biji lah itu kan. Biji-biji. Masam ke manis? Masam ke manis? Manis tapi dia makan masam. Dia makan apa? Masam kan? Jadi ada masam, ada manis lah. Masam manis. Macam Piramli katakan masam manis, tak? Masam ada, manis pun ada. Okey. Itu buah delima Jadi satu biji buah delima tuan-tuan sudah cukup untuk dimakan berpuluh-puluh orang, masya-Allah. Dan kulitnya boleh dijadikan alat untuk berteduh daripada panas matahari. Kulit saja sebesar lah tu. Semana besar lah kan? Besar gajah lah istilah kita kan. Satu biji buah delima dah cukup dimakan berpuluh orang, dan kulitnya boleh dijadikan alat untuk berteduh daripada panas matahari. Dan seekor sapi ataupun lembu pula sudah cukup untuk makanan satu kabilah. Satu kabilah agak berapa orang kan? Letaklah 10 orang kan. Satu sapi, satu lembu cukup untuk satu kabilah. Tapi kalau kita kampung ni, kalau seekor kan, berapa ramai boleh makan? 300 orang. 300 orang kan. Seekor lembu lah 300 orang kan. Makan sikit lah, sekilo, ada ambil sekilo, ambil 2 kilo, 3 kilo dah semua kan. Macam itulah. Kalau nak ambil banyak-banyak, tu namanya tamak lah tu. Silah kita. Ambil banyak-banyak pun kadang tak habis. Akhirnya ke mana? Buang je lah. Kerana daging lembu ni, kalau dah orang kata dah lama-lama dalam peris tu, dalam peti sejuk tu, dia dah tak sedap lagi dah daging ni, betul tak? Macam tu. Dah kurang sedap. Baik, kemudian kalau makan banyak pun jemu. Takkan tuan-tuan hari-hari nak makan lembu. Pagi makan lembu, kan tengah hari kan makan tengah hari kan lembu lagi, kan makan malam kan lembu lagi, kan tengah malam kan lembu lagi, besok lembu lagi. Tak termuntah makan lembu je. Betul tak? Jadi tak usahlah kita nak tamak-tamak. Ambillah orang kata sekadar keperluan kita. Betul tak? Gitu. Baik, kemudian begitulah pula hanya susu seekor unta. Susu seekor unta sudah cukup untuk minuman sekumpulan besar daripada manusia. Sekumpulan besar daripada manusia. Itu susu seekor unta. Macam tu. Jadi nak tunjukkan pada kita tentang keberkatan. Nampak? Keberkatan yang berlaku pada masa tersebut setelah Ya'juj dan Ma'juj tadi hilang ataupun terhapus di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang hidup masa tu kenalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Baik, kemudian dan di antara keistimewaan zaman ini juga ada disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW, wa turfa'u sahna'u wa tabaghudu wa tunza'u humatu kulli zati humatin hatta yudhilal walid ayu tiflu as-saghir yadahu fil hayyah ay fi famiha fala tadurruhu wa tafiru walidatu al-asad fala yaduruha wa yakuna az-zi'bu fil ghanami ka'annahu kalbuha wa tamla'ul ardu minas silmi kama yamla'ul al-ina'u minal ma'i
wa takunu al-kalimatul wahidatan fala yu'badu illallah wa tadau harbu auzaraha wa taslubu quraisyun mulkaha rawahu Ibnu Majah dan juga Abu Daud. Maksudnya tuan, maka pada masa itu tuan, akan hilanglah segala sifat permusuhan dan juga benci-membenci di kalangan manusia lah. So manusia yang masih hidup masa tersebut tuan, sifat permusuhan, benci-membenci, orang kata sakit menyakiti, fitnah-fitnah tuan, tidak lagi berlakulah pada masa tersebut. Dan hilangnya segala boleh dari keseluruhan binatang yang berbisa. Mana binatang-binatang berbisa ni tuan? Tak ada lagi dah. Tak adalah. Kalau ada pun binatang berbisa tuan, dia tidak lagi berbisa. Sehingga kan anak-anak kecil boleh bermain-main dengan binatang seperti ular. Disebut dalam hadis ini. Sehingga anak kecil memasukkan tangannya ke dalam mulut seekor ular, maka ular itu tidak menggigitnya dan tidak ada apa-apa kemudaratan yang berlaku terhadap ular tersebut. Betul tak? Ini kelebihan Allah Ta'ala bagilah pada masa tersebut. Kemudian anak kecil pula boleh bermain dengan singa pula. Singa tahu lah. Tahu tak? Binatang yang termasuk binatang liar. Tapi ada juga tuan-tuan yang manusia yang bela binatang liar ni. Tapi naklah kalau nak bela binatang liar, kena bela dia waktu dia kecil lagi lah. Kalau waktu dia besar pun nak bola tak repek dah. Kan ngap kepala dia kan. Macam tu. Kau hilang kepala tu. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam internet ke dalam YouTube kan, macam Mak Saleh ni, kadang dia bela binatang kan. Binatang tu baik dengan dia, jinak dengan dia, siap macam singa tu siap berpolok-polok dengan dia dan sebagainya. Kepala tu macam ni, dia masuk dalam mulut dia tu, masuk dalam kepala orang tu, tapi tak gigit dia dah. Tak gigit dia dah. Tak diingap sampai habis lah. Jadi mana binatang liar tu pun boleh dijinakkan, tetapi dengan syarat dibela sejak daripada kecil. Dia dah tahu dah, dia kenal ni tuan dia ni. Tuan ni. Tapi kena berhati-hati jugalah. Ya, asalnya memang binatang liar. Nak buat macam mana? Kalau kau bola waktu kecil pun, kalau dia nak ngap jugalah. Nak buat macam mana? Betul tak? Itu juga dengan orang bola boyo. Kalau bola boyo ni, naklah kalau boleh daripada kecil dia, daripada dia masih kecil. Kalau bola waktu dia besar, memanglah hilanglah kepala kita dikejar. Macam tu. Baik, kemudian tuan-tuan, bahkan serigala yang biasanya menerkam kambing akan terbalik, seakan-akan akan menjadi anjing pemeliharaan. Seperti anjing pemeliharaan, sikap dan juga perangai mereka. Biasanya kalau serigala tuan-tuan, kalau jumpa anjing, apa yang berlaku? Dia akan makanlah serigala kambing tersebut, betul tak? Kerana memang tabiat serigala tu makan binatang yang lain seperti kambing, rusa dan sebagainya. Ini tidak dia jaga pula kambing tadi. Itulah orang kata kelebihan yang berlaku pada masa tersebut. Bumi akan dipenuhi dengan keamanan dan keselamatan, seperti mana dipenuhkan satu bejana dengan air. Pendapat akan menjadi satu. Maksudnya tidak akan ada perselisihan di kalangan umat manusia pada masa tersebut. Tak ada perselisihan faham, tak ada perbalahan, pergaduhan, peperangan sana, peperangan sini, tak ada. Tapi zaman sekarang kita tengoklah, ada negara-negara tuan-tuan yang masih bergolak, masih berperang lagi, tak habis-habis berperang. Tapi masa tersebut tidak ada. Dan tidak ada yang disembah kecuali hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala peperangan akan berhenti dan orang Quraisy kembali memegang pucuk kepimpinan. Maksudnya kepimpinan Imam Mahdi. Kepimpinan apa tuan-tuan? Kepimpinan Imam Mahdi. Baik. Seterusnya tuan-tuan, seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini bahawa mengikut Imam Al-Bazanji, besar kemungkinan zaman kemakmuran yang akan berlaku pada masa pemerintahan Nabi Isa AS. Kan? Ini adalah zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada masa pemerintah Imam Mahdi, kerana kedua-dua mereka akan hidup bersama pada masa tersebut. Ada riwayat menyatakan
Maknanya pada masa tersebut Nabi Isa pun masih ada lagi, kan? Dan ada riwayat mengatakan bahawa Nabi Isa akan hidup bersama-sama selepas membunuh Dajjal bersama-sama dengan Imam Mahdi. Dia masih hidup lagi lah dalam jangka yang agak lama juga. Jadi inilah tuan-tuan zaman kemakmuran yang diriwayatkan akan berlaku pada masa pemerintahan Imam Mahdi. Kerana kedua-dua mereka ni hidup bersama pada masa tersebut setelah Nabi Isa, setelah Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Baik, kemudian maka kemakmuran dan keadilan ini tuan-tuan kadang-kadang dikatakan akan berlaku pada zaman Nabi Isa, dan kadang-kadang ada pula menyatakan pada zaman Imam Mahdi. Padahal zamannya hanya satu saja, iaitu 7 tahun terakhir daripada kehidupan Imam Mahdi, bersamaan dengan 7 tahun pertama setelah turunnya Nabi Isa AS. Kerana Imam Mahdi dihidup dulu. Nanti kita akan buka cerita Imam Mahdi pula. Dia sepatutnya cerita Imam Mahdi dulu, baru Dajjal. Kita dah korapan. Kita masuk Dajjal dan Ya'juj-Ma'juj. Imam Nabi Isa kan. Nanti kita tengok balik tentang Imam Mahdi. Baik, kemudian tuan-tuan, artinya Imam Mahdi lebih dahulu daripada Nabi Isa memimpin umat ini kurang lebih 30 tahun, manakala Nabi Isa akan hidup selepas kematian Imam Mahdi selama lebih kurang dalam 30 tahun lagi, masya-Allah. 30 tahun lagi. Mana mulanya Imam Mahdi hidup selama 30 tahun, kan, kemudian waktu nak wafat Imam Mahdi turun Nabi SAW, turun Nabi Isa hidup bersama dengan Imam Mahdi masa tu. Lepas tu Imam Mahdi pun meninggal, maka Nabi Isa pula meneruskan. 30 tahun lagi lamanya masa tersebut. Baik. Kemudian tuan-tuan, ada diriwayatkan bahawa Nabi Isa AS akan berkahwin dengan perempuan daripada keturunan Bani Juzam. Nama Bani itulah Bani Juzam, seperti sabda Nabi SAW kepada kabilah Juzam. Nabi kata, marhaban bi qaumi Syuaib wa ashari Musa, la taqumu sa'ah hatta yatazawwaja fikumul masih wa yuladu lahu. Maksudnya, selamat datang wahai kaum Nabi Syuaib alaihissalam, bapa mentua kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya tidak akan berlaku kiamat, tuan-tuan, sehingga Nabi Isa akan berkahwin dengan keturunan kamu, dan akan lahirnya anak pula daripada keturunan kamu juga. Jadi keturunan Nabi Syuaib ini namanya keturunan Bani Juzam. Bani apa? Bani Juzam nama dia lah. Keturunan dia lah. Selamat datang kaum Nabi Syuaib, bapa mentua Nabi Musa. Sesungguhnya Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehingga Nabi Isa akan berkahwin dengan keturunan kamu, dan akan lahir anak pula daripada keturunan kamu nanti. Baik, kemudian tuan-tuan, peristiwa perkahwinan Nabi Isa AS ini berlaku pada tahun yang ke-21 setelah beliau turun ke muka bumi. Jadi umur beliau setelah berkahwin itu masih tinggal dalam lingkungan 19 tahun lagi sebelum beliau wafat. Okey. Kerana keseluruhan masa hidup Nabi Isa setelah beliau turun nanti ialah 40 tahun. Seperti mana disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. 40 tahun. Hidup sebenarnya lah. Umur dia itu 40 tahun sebenarnya. Jadi maknanya selepas dia turun ke bumi, masanya lama juga hidup dia. Jadi saya bergutunglah apa yang ada masa tu, dia kapan berjumpa dengan Nabi Isa AS. Kalau kita pun tak tahu lah umur kita sampai bila, tu tak? Ni pun dah hujung-hujung dah, sonjo-sonjo ni tuan-tuan. Pun tak tahu lagi bila malaikat datang. Malaikat maut datang menjemput kita ni. Baik, kemudian setelah cukup umur 40 tahun setelah turunnya Nabi Isa AS, kemudian beliau meninggal dunia di Madinah. Beliau meninggal di Madinah dan akan dikuburkan berdekatan dengan kubur Rasulullah SAW. Jadi beliau adalah orang yang keempat di Hujrah Syarifah. Apa makna Hujrah Syarifah? Kamar yang mulia ataupun tempat yang mulia, bilik yang mulia. Pertama itulah Rasulullah SAW. Kedua Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Kerana kubur Sayyidina Abu Bakar ni sebelah daripada kubur Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga Sayyidina Umar. Kubur Umar sebelah daripada kubur Sayyidina Abu Bakar. Dan keempatnya kubur itu masih kosong. Kubur itu masih kosong. So siapa yang akan masuk di situ? Kerana yang jelas bahawa Sayyidina Osman tidak dikuburkan di situ. Kemudian Sayyidina Ali pun tidak dikuburkan di situ. So siapa akan dikuburkan di situ? Kerana ada satu lagi kubur yang masih kosong di situ. Di Masjid Nabawi itulah, dalam kawasan itu. Jadi menurut kaul pendapat yang kuat menyatakan itulah Nabi Isa AS akan dikuburkan di sanalah. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam lah, macam tu. Baik, kemudian setelah Nabi Isa meninggal dunia, jadi kepimpinan dunia akan diteruskan buat sementara waktu oleh seorang khalifah yang bergelar Al-Muqa'ad. Namanya apa tuan-tuan? Al-Muqa'ad. Yang berasal daripada keturunan Bani Tamim. Apabila Al-Muqa'ad tadi meninggal dunia, maka 3 tahun kemudian tuan-tuan, Quran pun akan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran pula akan diangkat langit. Tapi sekarang ni Quran masih ada kan? Cuma kadang-kadang terdengarlah cerita-cerita tertentu, muka surat Quran hilang dan sebagainya lah. Macam tu, sama ada betul atau tidak, wallahu alam lah, kita tak tahulah kan. Macam tu. Baik, kemudian 3 tahun kemudian Quran pun diangkat. Ini bermakna tuan-tuan, kiamat itu memang dah semakin hampir. Dah semakin hampir dah. Tapi sekarang ni kalau orang kata kiamat dah dekat hampir itu, sebenarnya orang kata hanya jangkaan manusia je lah. Sebab benda-benda besar pun tak berlaku lagi. Yang berlaku ialah benda-benda kecil je. Dia selagi mana orang kata alamat yang besar ni tak berlaku, selagi itu tak akan berlaku kiamat. Tak akan berlaku kiamat. Kalau ikut pada hadis-hadis Nabi SAW lah, dia mesti kejadian-kejadian besar ni berlaku dulu, baru berlaku kiamat. Kalau orang kata kiamat akan berlaku 2020, kan orang putih dia buat cerita tu. Cerita apa nama tu tuan? 2020 ke 2021? 2021 kan? Betul tak? 2020. Kan ada cerita tu. Cerita orang putih tu lah, yang banjir besar yang berlaku tu. Okay? Yang orang kata gempa bumi sana, gempa bumi sana. Kan satu dunia tu gempa bumi, filem ni tu yang dibuat oleh barat tu lah. Macam tu. Tapi masih lagi tak berlaku pun kiamat tu. Itu hanya mungkin jangkaan mereka je lah. Tapi hakikatnya tak berlaku lagi. Baik tuan-tuan. Kemudian ada suatu perkara yang baik untuk sebutkan di sini, iaitu bahawa kalau kita merujuk kepada keseluruhan hadis-hadis berkenaan dengan turunnya Nabi Isa AS sehingga kepada wafat Nabi Isa, maka nampak segala kejadian itu hanya berlaku di sekitar Asia Barat. Tidak lebih daripada itu. Tidak lebih daripada itu tuan. Jadi kisah Nabi Isa, kalau ikut kita semak-semak kisah Nabi Isa ni, dia hanya berlaku di sekitar Asia Barat. Dia tak berlaku di Malaysia. Tak berlaku di Malaysia, tidak berlaku di Indonesia, tidak berlaku di Asia dan sebagainya, di Asia Timur dan sebagainya. Dia hanya berlaku di Asia Barat saja. Asia Tenggara tak ada. Jadi tuan-tuan, jadi negara-negara lain boleh jadi masih dihuni oleh orang kafir, kecualilah kalau Nabi Isa AS akan sampai ke negara-negara tersebut. Maka penghuni negara itu kemungkinan besar akan Islam lah. Ataupun mereka akan mati kerana mencium angin pernafasan Nabi Isa AS itu. Kerana barang siapa yang mencium angin pernafasan Nabi Isa AS, orang itu boleh mati. Orang mati, kecuali orang Islam lah. Mana kalau orang kafir dia akan matilah. Malahan Dajjal pun mati. Antara sebabnya ialah kerana menghidu akan pernafasan Nabi Isa AS. Angin Nabi Isa AS ni, dia punya pernafasan dia boleh sampai sejauh mata memandang. Itulah kehebatan Nabi Isa. Kemudian tidak ada riwayat yang menyatakan bahawa Nabi Isa akan mengelilingi bumi atau akan pergi ke mana-mana tempat selain daripada Asia Barat.
Tak ada riwayat menyatakan begitu. Tak ada riwayat menyatakan bahawa Nabi Isa ni dia akan merantau di seluruh dunia. Cuma yang disebutkan bahawa yang merantau seluruh dunia ini ialah Dajjal. Dajjal dia akan pergi semua tempat dalam bumi. Betul juga dengan Yajuj dan Majuj, dia akan pergi merantau di seluruh dunia, seluruh tempat. Lalu halnya dengan Dajjal yang disebutkan dalam banyak riwayat bahawa dia akan pergi ke seluruh pelosok dunia kecuali dia tak dapat masuk Mekah dan juga Madinah. Macam kita cerita lepas lah, Mekah, Madinah, Dajjal tak boleh masuk. Tapi yang lain semua dia boleh pergi, boleh datang. Dan rumah tuan-tuan pun mungkin dia akan sampai lah. Dia akan sampai lah rumah kita, kan. Kampung apa ni tuan-tuan? Kampung Linsum. Datanglah Dajjal masuk Kampung Linsum. Dia carilah tengok siapa yang masih ada, kan. Macam tu. Yang dia tak boleh masuk ialah Mekah dan Madinah sahaja. Jadi tuan-tuan, sulit untuk kita menyatakan bagaimana keadaan dunia luar daripada Asia Barat. Apakah masih ada orang Islam masa itu ataupun tak ada. Kerana Nabi Isa AS dia hanya bersekitar di Asia Barat saja, di Baitul Muqaddis, kan, di Mekah, di Madinah, di Palestin, di area-area situ je Nabi Isa AS. Dia tak sampai ke sini. Sama ada menjadi persoalan sekarang ni, adakah orang Islam berada di yang kata kawasan kita ataupun tak ada masa tersebut. Tak tahulah. Kita pun tak tahu kita ni hidup ke tidak lagi masa tersebut. Jadi tuan-tuan, hanya Allah Ta'ala sahaja yang akan mengetahui dengan apa yang akan terjadi kelak. Sampai situ. Masuk isyak dah? Dah masuk isyak? Cukup tuan-tuan. Berhentilah tu isyak. Lepas ni ada tahlil ada bersiasi ni. Okey, saya rasa sekadar itulah. Nanti akan datang kita masuk tentang tajuk Imam Mahdi pula, insya-Allah. Kalau sempat lah nanti, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, ada tak? Ya. Sekarang tak tahu jumpa lagi. Tahu tempat ada. Tak ada. Tak pernah tahu jumpa. Ada yang tekan sempadan Rusia. Berada di sempadan Rusia, di negeri apa tu, Turkistan apa benda yang banyak tan-tan tu lah. Kat situlah tempat dia. Ada yang nyatakan di situ. Sama ada betul ataupun tidak, wallahu alam, dah tak dapat dipastikan sama ada betul atau tidak cerita tersebut. Kerana pernah ada seorang raja lah bermimpi. Ada seorang raja bermimpi, kan, akan keluarnya bangsa tersebut. Itulah golongan Yajuj dan Majuj itulah. Dan dia pergi mengantarlah dia punya bala tentera dan sebagainya untuk cek dan periksa. Tu yang jumpa kaum tu. Kaum apa tu? Kaum yang sukar perkataannya dipahami tadi. Sebagaimana Zulkarnain tadi, Iskandar Zulkarnain tu yang membina tembok tu pun kan disebut dalam Quran. Dia jumpa satu kaum yang sukar untuk dipahami akan bahasa mereka. Jadi raja tu juga jumpa dengan kaum itu. Bahasa yang sukar untuk dipahami. Dan situ juga yang bangsa itu pula dia selalu, kan, untuk mendekapkan telinganya pada tembok yang dibina oleh Iskandar tadi, dan mereka terdengar, kan, kaum tadi masih berada dalam tembok tersebut. Wallahu alam lah sama ada betul ataupun tidak kisah tersebut. Tapi itu tak penting sangat tuan-tuan, tak penting sangat. Yang penting kita apa persiapan kita tu ialah. Hakikatnya kita akan mati. Betul tak? Sama ada kita akan sampai masa tersebut ataupun tidak, kita tak tahulah. Kalau umur kita panjang mungkin kita sampai. Kalau umur tak semayang, kita tak akan sampai, tak jumpa pun kaum itu. Dajjal pun mungkin kita tak jumpa, tak tahu. Cuma Dajjal ni tuan-tuan, kelebihannya dia boleh menghidupkan orang yang telah mati. Itu kelebihannya. Macam juga Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Kemungkinan besok kalau kita dah mati pun dia boleh hidupkan kita balik. Dan minta pertuhan pada dia pula, pada Dajjal. Kita tak tahu kan. Kalau dia tak hidupkan, mungkin kita dah mati ke? Tak tahu lah. Tak jumpa lah kita. Boleh? Semua duduk ke apa?
bersandar tu kan? Ha? Cari tiang. Oh, sama tiang ni orang. Ha. Tapi Ha? Berapa? A 1234567. Apa itu? A 1234567. WhatsApp ni. Ya. Passwordnya. Ha. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, habis. InsyaAllah lepas isyak kita turun Yasin dan juga Tahir insyaAllah. Imam nanti buat ah. Mana imam ni? Hilang dah. Hilang dah imam ni. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'ilman taqabbala rizqan halalan barakatan katsira wa siyana fatai alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala bil arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ada? Ni. Aku masuk. Bang. Cepat sikit lah. Kalau tidak kan bantu lah. Siapa sekarang ni? Kami Zamzam. Itu kan dah finish.